Okey, bahagian yang pertama, info umum tentang emas dan perak. Apakah dia emas, apakah dia perak? Tanyalah pada semua. Saya pasti tak ada yang tak tahu apa dia emas, apa dia perak. Okey, jadi emas sebenarnya lebih kepada 4 simbol. Okey, mewakili 4 simbol. Yang pertama adalah simbol kekuasaan. Okey, raja-raja kita biasanya menggunakan emas atau sekurang-kurangnya warna emas menunjukkan kekayaan. Contoh dulu zaman Firaun pun emas juga digunakan menunjukkan kekayaan masing-masing. Okay, jadi yang kedua adalah simbol kecantikan. Simbol kecantikan, wanita-wanita biasanya menggunakan perhiasan diperbuat daripada emas. Sampai dulu-dulu pun gigi pun ada gigi emas, menunjukkan kelebihan emas dan perak itu. Okey, dan yang seterusnya adalah simbol kemenangan. Okay, simbol kemenangan. So tempat pertama dalam mana-mana sukan, okay, Olimpik, apa-apa sukan pun, tempat pertama memang pingat emas. Pernah tak tengok yang orang bangga mendapat pingat gangsa? Okay, memang bangga, tapi sebenarnya kalau boleh nak dapat pingat emas juga kan, sebab pingat emas sebenarnya menunjukkan bahawa orang itu sudah menjuarai sesuatu pertandingan. Tak ada lagi orang yang lebih baik daripada dia, lebih bagus. Okay. Dan yang seterusnya memanglah simbol kekayaan. Lebih banyak emas menunjukkan ukuran kepada kekayaan seseorang. Okay. Okay, dan tanpa disedari, sebenarnya emas ini juga merupakan dipercayai sebagai magnet kekayaan. Okay, rakan-rakan saya yang berbangsa Cina menyatakan bahawa mereka suka untuk menyimpan emas walaupun sedikit untuk menarik kekayaan agar hidupnya lebih aman, damai dan lebih bahagia, okay, disebabkan lebih kaya. Itu ikut kepercayaan mereka. Okay. Tapi kan saya nak kongsi bagaimanakah sejarah hidup manusia bermula dengan emas. Okay, jadi perhatikan di sini, yang ini adalah duit yang bernilai 10 sen, okay, 10 sen pada zaman James Brooke dulu. Okay, zaman Brooke, bukan James, zaman Brooke. Okay, jadi pada masa itu, yang ini ditulis sebagai The Government of Sarawak, okay, promises to pay the bearer of on demand at Kuching 10 sen. Okay, jadi pada masa itu inilah dia mata wang yang digunakan untuk urus niaga, untuk membeli makanan, untuk membeli untuk sara hidup pada masa tersebut. Okay, yang ini berlaku pada tahun kalau ikut di sini 1940, okay, sebelum Jepun memerintah tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak. Okay, dan yang ini yang dikenali sebagai wang pisang. Saya pun pelik kenapa dikenali sebagai wang pisang, sebab ada banyak lagi buah-buah lain pada wang ini. Perhatikan sini, yang ni ada pokok kelapa rasanya, yang ni adalah buah kelapa, tapi kita tak panggil wang kelapa, kita panggil wang pisang juga. Okay, jadi bila Jepun menjajah memerintah tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak pada tahun 1942, jadi 1942 hingga 45 inilah dia mata wang yang digunakan. Bermaksud mata wang yang tadi tu sudah tidak laku lagi. Okay, sudah tak laku lagi. Jadi pada masa tahun 1942 hingga 45 hanya mata wang pisang saja yang diterima untuk urus niaga, untuk membeli beras, okay, membeli ikan, daging dan sebagainya. Okay, dan selepas Jepun memerintah tanah Melayu dan juga Sabah dan Sarawak, British balik. Okay, British balik. So ini adalah ini adalah wang kertas yang digunakan pada zaman British, dan ini untuk Borneo. Kalau perhatikan dekat atas ni, Board of Commissions of Currency Malaya and British Borneo. Okay, kalau tadi gambar raja, sekarang ni gambar queen pula. Okay, jadi walaupun British dah balik ke tanah Melayu, okay, dan memerintah semula, tetapi wang ni tidak laku lagi. Okay, jadi pada masa itu wang pisang tak laku, hanya wang yang baru ni saja yang diterima. Okay, jadi dari situlah sebenarnya orang dulu-dulu mula tidak begitu
yakin dengan menyimpan wang. Okay, jadi ramai kalau tengok datuk nenek kita dulu ramai yang menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas. Okay, sebab apa? Bila apa ni, emas ni baik zaman Brooke, zaman Jepun, zaman British yang baru, tapi emas itu tetap bernilai. Okey, jadi itulah dia sejarah bagaimana manusia mula menyimpan emas untuk pelaburan.